Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang biasa mengikuti saya dalam Facebook Dr. Zubaidi Haji Ahmad dan juga blog saya drzubaidi.com. Dapat tak dengar suara? Dapat dengar tak suara? Dapat dengar suara tak? Hello. Hello Puan Anira, dengar tak suara saya di sana? Ada tak dapat? Belum ada. Okey, ada 4 orang dah di sana live, insya-Allah. Kita tunggu sikit lagi tengah ada masalah sikit ni. Kalau tengok di handphone saya buat siaran ni daripada handphone saya. Cuba kita nak tengok sikit tengok ada tak dia punya siaran tu. Tunggu puan-puan 5 minit lagi kita akan mulakan. Okey, ada. Okey, terima kasih kerana ada. Hari ni kita nak bincang sikit tentang makan malam lah untuk kesihatan kita kan. Ramai di antara kita yang masalahnya kita boleh orang cakap tu berdaya dan sebagainya, menjaga pemakanan waktu siang, tetapi apabila waktu malam ni kadang-kadang kita mengalami masalah sedikit. Masalah apa? Kita tak boleh nak tahan dengan kita punya rasa lapar ni. Jadi insya-Allah saya tengok sikit, saya dalam saya punya ni sebab komputer saya ni ada jam sikit lah, dia tak boleh buat, tak boleh pula buat live pula. Saya tengok sikit saya punya handphone ni. Okey, alhamdulillah dah ada nampak gambar ni terang sikit lah. Okey, kita nak berbincangkan masalah tentang ada di antara rakan-rakan yang selalu bertanya macam mana kalau tengah malam pukul 11 ke pukul 12 ke kita lapar, apa kita nak buat? Inilah kadang-kadang kita nak cerita sikit lah tentang masalah ni. Pertama sekali kita nak tengoklah apa yang menyebabkan, kenapa pemakanan ni makan waktu malam ni tak sesuai untuk kita terutama bagi kita yang tidak bekerja kuat. Tidak bekerja kuat, tiba-tiba rasa malam lapar ni, apa nak buat? Nanti sebentar puan-puan, saya carikan notanya. Sebentar Okey, makan lewat malam ni sebenarnya adalah satu rutin yang tak baik lah. Saya selalu makan, selalunya lah, kebanyakan masa saya makan dalam pukul 8 malam lah, sekali 8 malam. Sebab apa? Sebab kita akan cuba bertahan atau tidak makan sehingga pukul 8 pagi. Jadi diet intermittent fasting saya selalunya saya buat setiap hari lebih kurang 12 jam lah, lebih kurang. Cuma sesekali saya akan lambatkan sikit saya punya makanan sehingga tengah hari, yang itu kita panggil brunch. Jadi kita akan dapat 16 jam. So macam saya dulu memang masalah makan ni adalah masalah yang utama, sebab saya berfikir bahawa saya mengalami gastrik. Bagi tuan-tuan, perempuan yang mungkin akan berfikir rasa macam mungkin ada gastrik dan sebagainya, kita ada tips. Apabila waktu pagi rasa tak selesa, rasa macam ada gastrik dan sebagainya, kita ada tips. Pertama sekali ialah dengan cara minum air kosong. Pagi tu bila bangun pagi pukul 5 tu, minum air kosong dulu, ambil 1 atau 2 sudu minyak zaitun. Kalau yang ada makan minyak kelapa dara, boleh makan minyak kelapa dara. Sebab apa? Sebab minyak ni dia akan mengurangkan rasa macam pedih perut, rasa lapar dan sebagainya. Sebab itu penting bagi orang yang nak, sebagai contoh nak kurangkan diet, nak kurangkan pemakanan karbo ni, kena ambil, saya cadangkan ambil waktu sebelum tidur dulu, air segelas dengan dua sudu
minyak zaitun atau minyak kelapa dara. Ni akan mengurangkan rasa pedih tengah malam. Kadang malam kan setengah orang tu sampai terjaga, pasal perut ni rasa macam lapar dan sebagainya. Lepas tu kita makan. Bagi mereka yang ada diabetes, itu yang jadi masalahnya, kerana gula akan meningkat apabila kita mengambil karbo. Tak kira lah nasi ke, mi goreng ke, atau apa lagi, biskut, roti dan sebagainya, dia akan menyebabkan gula akan meningkat. Gula akan meningkat, besok pagi kita tengok pun cek, memang gula akan lebih daripada yang normal. Jadi cara dia ialah bagi mereka yang ada diabetes, ataupun mereka yang ada gastrik, ataupun mereka yang ingin berdiet, ambil air kosong 1 gelas, kemudian ambil minyak zaitun 1 atau 2 sudu, saya cadangkan 2 sudu lah, sama ada minyak zaitun ataupun minyak kelapa dara. Jadi bila bangun pagi, katakan bangun pagi pukul berapa? Pukul 5 pagi bangun pagi, ulang ke semula. Minum air kosong 1 gelas, 1 atau 2 sudu minyak zaitun ataupun minyak kelapa dara. Yang ini akan dapat mengurangkan kita punya rasa pedih, rasa tak selesa, rasa macam lapar dan sebagainya di waktu pagi. Jadi tujuan apa? Jadi sekali saya beritahu tujuannya supaya kita dapat berpuasa. Berpuasa maksud kita tak makan 12 jam, 8 malam sampai 8 pagi. 12 jam. Kalau bagus, kita boleh extend sampai tengah hari. Jangan risau sebab kita dah ambil tadi minyak kelapa dara ataupun minyak zaitun dengan 1 atau 2 gelas air suam. Dia akan membantu kita, sangat membantu. Dia akan memudahkan pelancaran buang air besar kita. Lepas tu kita akan rasa lebih segar. Lepas tu kita tak macam tu, kalau kita nak solat pun kadang-kadang apa yang menjadi masalah tengah solat tu rasa macam nak terkentut lah, rasa nak macam jadi dia selesa. Kemudian kita boleh mandi, kita boleh bersiap untuk bersolat. Itu sebagai contoh lah bagi mereka yang ingin mengurangkan makan malam dan sebagainya, ataupun untuk mengelakkan karbohidrat dalam pemakanan di akhir hari itu, maksud lewat malam. Jadi lewat malam ni sebenarnya ada rutin yang tak sihat sebenarnya. Namun kita juga terpaksa melakukan sesekali. Tetapi dia tak memudaratkan lah. Contohnya lah, kalau contoh makan malam ni, contohnya kita daripada Johor Bahru ke Alor kan, dari Johor Bahru pagi, lepas tu tengah hari tadi kita sempatlah makan dekat RNR. Kemudian dalam perjalanan tu kita tak sempat nak berhenti, sampai di Alor sebagai contoh dah pukul 10 malam, check in dan sebagainya. Pukul 11.30 baru kita free, kita selesa untuk makan. Dah lapar ni sebab makan malam belum tadi, makanlah sekali tengah hari contohlah. Yang ini bolehlah kita makan sesekali. Yang ni tak ada masalah. Cuma mungkin pengambilan makanan ni seelok je kita kurangkan karbo. Itulah cara dia. Okey, amalan makan lewat malam ni sebenarnya adalah tidak baik bagi kesihatan, kerana sepatutnya badan kita dah berehat. Tetapi terpaksa memproses makanan yang kita makan, dan ini akan mengganggu corak tidur kita dan juga metabolisme kita. Jadi apa dia punya orang cakap tu kelemahan ataupun bahaya apabila kita makan di lewat malam. Lewat malam, kenapa kita tidak digalakkan? Kenapa? Pertama sekali, dia sepatutnya, seperti saya beritahu tadi, sepatutnya kita rehat kan. Kalau kita tengok dia punya sistem dalam tubuh kita ni, apabila kita makan karbohidrat terutamanya, dia akan menyebabkan pengeluaran insulin. Dan insulin ni tuan-tuan, tujuan insulin ni dia akan merendahkan gula dalam darah dengan dua cara. Pertama sekali, dia apabila lepas makan kita bergerak melakukan aktiviti fizikal, dia akan membakar gula ni, dia akan masuk ke dalam sel, dia akan membakar menjadi tenaga. Jadi sebab tu lepas makan tu, bagi mereka yang ingin mengurangkan berat badan, bagi mereka yang ada orang cakap tu ada diabetes jadi memang lepas makan tu kena bergerak. Tetapi kalau contoh lepas makan tu kita tidur, kita rehat dan sebagainya, apa yang berlaku ialah terutama apabila kita makan banyak karbo,
banyak karbo, air manis dan sebagainya, gula tu dia tidak menjadi tenaga. Gula tu, insulin tu akan membantu gula tu, glukosa tu masuk ke dalam sel dan dia disimpan sebagai storage makanan kita, ataupun yang kita sebut sebagai glycogen, triglyceride dan juga lemak, terutama dalam sel-sel lemak. Sebab tu apabila kalau kita makan, kita terus tidur, tak kira lah waktu siang ke, waktu malam ke, dalam konteks ni kita makan dari lewat malam, ini akan menyebabkan badan akan menjadi lebih besar lah kan. Maksudnya kita simpan banyak lemak, dan ini menyebabkan dia agak sukar untuk kita menurunkan berat badan. Jadi kena faham faktor insulin tu. Sebab ramai yang tak faham tentang insulin. Jadi sebab tu kalau sebagai contoh kita terpaksa makan waktu malam, saya mencadangkan supaya kita mengambil benda-benda yang bukan karbohidrat. Contoh dia kalau dah lapar sangat, kita mungkin kalau nak ambil pun karbohidrat yang banyak serat. Contoh dia buah-buahan, buah-buahan apple, jambu batu, apa lagi yang banyak serat kan. Ataupun kita boleh, apa yang kita boleh buat, kita mengambil protein. Kita ada daging, kalau saya selalu tengah malam, masa saya mula-mula berdiet tu, apa saya buat apabila saya lapar ni, saya akan cari ayam tanduri. Ayam tanduri tu memang dia dah ayam yang bakar di dalam di dalam tempayan tu kan. Jadi kita makan tu adalah protein. Ataupun mungkin kita boleh ambil 1 atau 2 minyak zaitun sebagai contohlah. Jadi memang kena berjaga sikit apabila kita nak makan malam ni kalau dah terpaksa. Kalau tengah terpaksa tak boleh tahan ni, perut dah pedih ni sebab kita makan last sekali waktu tengah hari ke waktu petang, yang eloklah kita menggunakannya. Okey. Tuan-tuan sebentar Okey. Seterusnya kita tengok sikit rakan-rakan kita yang ada. Terima kasih kepada rakan-rakan yang bersama saya pada malam ni kerana bersama saya. Puan Zuraiti Hassan Waalaikumsalam. Cik Puan Arda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kita ada Ran, Puan Ran. Alhamdulillah, macam mana Puan Ran? Susu tu dah try belum? Hari tu dapat kan? Menang kan? Okey. Asyik hujan je tempat di sana kalau rasa sedap dan bertenaga tu, bolehlah kongsi sikit pengalaman tentang pengambilan susu ni. Okey, kita lihat lagi. Mengapa makan malam ni tak bagus pada kita Selain itu, dia mengganggu proses metabolism. Makan lewat malam ni akan menurunkan tahap metabolism dalam tubuh kita. Sebab apa? Sebab memang metabolism ni kena faham dulu. Ramai orang tak faham apa dia metabolism. Apa bila kita sebut sebagai kadar metabolism, ataupun kita sebut sebagai basic metabolic rate. Basic metabolic rate ni adalah tenaga yang paling asas digunakan oleh tubuh kita apabila kita rehat, dalam masa yang mudah apabila kita tidur. Jadi jangan ingat apabila kita tidur kita tidak menggunakan tenaga. Masa tidur pun kita menggunakan tenaga. Kita bernapas, jantung bergerak, usus bergerak, apa lagi, darah mengalir. Itu semua memerlukan tenaga. Tenaga yang minimum. Once kita bergerak aja, mungkin tenaga akan bertambah. Jadi ini yang disebut sebagai basic metabolic rate. Maksud dia tenaga yang asas yang digunakan untuk apa? Untuk kita untuk terus hidup dalam keadaan kita tidur, ataupun kita dalam koma. Nauzubillah. Kalau katakan pasien ada koma, itu pun BMR dia ada. Tapi BMR ni apabila kita makan, dikatakan dia menyebabkan dia akan menjadi lebih rendah. Sebab apa? Sebab otak kita ni apabila selalunya bila tengah makan tu memang dia menyebabkan slow sikit, kecuali kalau kita ambil benda-benda yang contoh benda pedas dan sebagainya. Dan dia mengganggu proses metabolism. Makan lewat malam akan menurunkan tahap metabolism dalam tubuh. Tubuh akan kurang menggunakan tenaga ketika rehat, dan ini menyebabkan peningkatan gula dalam tubuh kita. Sebab tu kita kalau boleh, kita nak tidur pun kita nak bakar lemak. Itu cara dia. Dengan apa? Dengan cara kita mengambil, kalau kita terpaksa mengambil makanan-makanan yang bukan karbohidrat. Okey, tuan-tuan gini dia punya explanation macam gini. Bila kita tak makan, waktu kita dah tadi makan pukul 8 malam lah, sekali 8 malam, pukul 12 malam tengah tidur tu,
perut kita darah dalam gula dalam tubuh kita dah akan menjadi lebih rendah. Bila rendah, selalunya otak akan menyuruh kita makan, kan? Tetapi pada masa itu kita tengah tidur. Jadi apa yang berlaku, tubuh kita akan mengeluarkan satu hormon yang dinamakan glukagon. Glukagon ini dia akan menyebabkan orang cakap tu penghasilan gula dalam tubuh kita daripada yang terstore tadi. Yang itu yang normal. Tetapi apabila kita makan waktu malam, dia sebenarnya mengganggu sebenarnya. Dia mengganggu proses penyimpanan pembakaran ni, dia akan bangun. Sebab tu kalau katakan kita nak tidur, kalau kita nak tidur, kita nak makan, elok makan yang ringan je atau elakkan karbohidrat. Kalau saya ambil satu gelas air kosong ataupun ambil satu atau dua sudu minyak zaitun atau minyak kelapa dara. Kalau nak juga makan, boleh ambil protein, telur, makanan karbohidrat yang banyak fiber, yang itu akan bantu. Dia juga akan mengganggu kualiti tidur kita. Selain daripada itu, bila kita makan malam ni mengganggu kita punya tidur ketiga. Itu yang ketiga. Yang keempat akan menyebabkan acid reflux. Acid reflux ni terutama pada siapa? Terutama orang yang ada masalah obesity. Itu yang pertama. Ataupun orang wanita yang hamil terutamanya. Saya selalu melihat reflux ni kebanyakannya ada dua. Orang yang obes, bila dia obes, selalunya dia punya sphincter tu antara esophagus dan juga perut tu dia agak longgar sikit. Ataupun sebab lemak banyak di perut, dia akan memberi satu tekanan pada perut, dan asid dari perut tu apabila dia makan tu, ingat bila kita makan saja karbohidrat terutamanya, asid akan keluar. Asid ni dia akan bercampur dengan makanan, dan apabila terdapat tekanan sebab perut kita mungkin besar, kita baring dan sebagainya, dia akan naik ke atas. Naik ke atas ke dada ni yang kita panggil dia sebagai heartburn, kan? Sebab tu orang Mak Saleh panggil dia heartburn sebab dia adalah berada dalam kawasan jantung. Tetapi dia boleh naik lagi sampai ke tekak, yang ini kita panggil reflux. Saya ada satu patient dulu badan dia obes, seorang lelaki lah, kawan saya juga. Dia kata, doktor, masalah saya batuk, nak ubat batuk. Kata, kenapa? Masalah kalau malam-malam saya akan batuk je, tengah tidur saya batuk. Jadi bila saya bagikan ubat batuk, lepas lebih kurang dah 1 minggu dia datang sebenarnya, kata ubat batuk ni tak bagus lah, tak kurang, boleh tak dapat ubat batuk lain. Bila saya tanya balik semula, rupanya masalah dia bukan batuk tetapi reflux. Apa yang masuk dia makan 2 jam sebelum tidur, lepas tu dia pun tidur baring, lepas tu baring. Bila baring saja dia punya esophagus dan juga perut ni dia dah macam searas, jadi lebih mudah untuk masuk ke dalam tekak. Yang itu yang dia akan menyebabkan batuk. Jadi saya cadangkan pada dia, kurangkan, cuba elakkan makan. Last sekali makan pukul 8, tidur pukul 11, pukul 12 kata. Okey, sekurang-kurangnya 2 jam, 3 jam. Kalau nak makan pun makan sikit-sikit je. Tapi susah bagi dia sebab dia memang gaya pemakanan, kalau makan tu memang sampai kenyang, sampai puas sebenarnya itu kan. Jadi memang nak makan sikit-sikit tu susah. Jadi saya cakap dia jarakkan dulu dan tidur awal. Maksudnya jarak, katakan makan pukul 8 malam, last sekali pukul 11 dah boleh tidur. Lepas tu dia akan nampak gaya dia membantu, sangat membantu. Bila dia datang balik, dia kata, doktor dah okey dah, sekarang dah sangat kurang. Itu antara reflux. Dan juga wanita yang hamil pun dia punya esophagus, dia punya sphincter tu agak longgar. Sebab tu bagi wanita hamil kadang-kadang dia mudah terkencing, ketawa pun kadang terkencing. Sebab apa? Sebab sphincter, otot-otot yang menjaga pundi kencing, perut ni, dia akan menjadi lebih longgar. Sebab apa? Sebab sebagai persediaan dia untuk melahirkan anak ni, dia menyebabkan otot-otot dia semua akan longgar. Jadi bila dah tiba masa tu, jadi mudah bayi ialah yang nak keluarkan kepala besar tu kan. Jadi dia akan longgar, jadi mudah untuk dia mengeluarkan bayi. Jadi dalam masa kehamilan tu, semua otot-otot dalam badan ni dia akan menjadi lebih longgar sikit. Sebab tu mereka pun mudah dapat kencing kotor, selalu rasa nak kencing, selalu dapat reflux dan sebagainya. Okey, itu yang keempat. Okey, saya sebut sekali lagi apa dia yang menyebabkan bahaya makan waktu malam. Sukar menurunkan berat badan, mengganggu proses metabolisme, mengganggu kualiti tidur,
Yang keempat, menyebabkan mendapat acid reflux. Jadi orang yang ada acid reflux ni seeloknya cuba elakkan makan-makan berat 2 jam sebelum tidur. Paling bagus 3-4 jam sebenarnya, sebab proses perut kita mengambil masa. Mengambil masa 3-4 jam betul-betul baru dia kosong. Okey, menyebabkan rasa lapar pada waktu pagi. Ini pun satu hal juga ni. Waktu lapar waktu pagi. Sebab apabila kita makan, terutama karbohidrat atau refined karbo, apa yang berlaku, insulin keluar banyak dalam tubuh. Bila insulin keluar banyak dalam tubuh, gula akan diturunkan. Bila gula diturunkan, besok pagi kita akan rasa sangat lapar. Sebab apa? Sebab gula dah turun. Sebab banyak insulin keluar semalam. Jadi gula dah semakin menurun. Sebab tu kita rasa lapar. Yang ini adalah salah satu punca dia mengapa kadang-kadang kita awal pagi lapar. Padahal kita dah makan malam tadi. Malam pukul 11 makan, pukul 12 tapi masih lapar. Sebab tu saya selalu mencadangkan lagi sekali bagi tuan-tuan dan puan-puan yang baru mengikuti perkongsian ni, cara untuk lebih sihat, diet intermittent fasting yang saya biasa amalkan, makan pukul 8 malam. Lepas tu minum air kosong 1 gelas atau 2 gelas dengan 1 atau 2 sudu minyak zaitun atau minyak kelapa dara. Tidur awal pukul 11 gitu, bangun pukul 5, 1 gelas lagi air kosong, dan juga minyak kelapa dara, sebab dia bukan karbo. Jangan risau tentang orang cakap tu tentang pengeluaran insulin. Dia tidak. Dia akan menyebabkan stabil. Bagi orang diabetes selalunya dia tidak akan menyebabkan gula naik sebab dia bukan karbo. Dia adalah lemak. Lemak ni, penghasilan gula ni dia lebih kompleks, dia ambil masa yang lebih lama. Jangan risau tentang tu. Jadi dia selamat. Sampai pukul 8 nanti boleh makan. Kalau saya selalunya kadang-kadang saya buat sampai tengah hari. Malam tadi saya buat lewat brunch tadi dengan biryani kan. Sebab tu memang style saya. Biryani bila saya makan lebih kurang pukul 4 petang tadi. Jadi sebab kebanyakan masa tu kita minum air kosong je. Air kosong. Sebab kadang-kadang perut kita ni kita perlu dilatih kan, supaya dia tidaklah orang cakap tu memberikan stimulasi kepada otak untuk cepat lapar. Kalau kita biasa makan, menyebabkan otak kita ni akan ingat kita rasa lapar je, lapar. Sebab tu kalau kita dah biasa berpuasa, memang perut kita kecil. Perut kita kecil, kita makan sikit je kita dah rasa kenyang. Kita dah boleh tahan lama. Sebab itu adalah proses di mana otak kita ni dah faham bila tak ada apa-apa dalam perut, dia akan keluarkan asid. Sebab tu orang yang berpuasa selalunya bulan Ramadan tu, selalunya minggu pertama saja dia ada masalah. Sebab apa? Otak ni biasa keluarkan asid pukul 8 pagi kan, 9 pagi untuk breakfast. Tapi kali ni tak ada. Jadi lama-lama dia dah faham, okey jangan keluar lagi sebab tak ada makanan. Sebab tu orang yang berpuasa bulan Ramadan tu seminggu yang pertama je ada masalah sikit. Kembung lah, tak selesa lah. Tapi lepas tu dah tak ada. Sebab apa? Otak dia boleh membaca. Jadi kalau orang yang biasa buat diet berpuasa, selalunya dia tak ada masalah. Badan kita ni dia boleh membaca tubuh kita sendiri. Jangan risau. Dia tahu tak ada makanan, dia tak keluarkan asid lagi. Jadi menyebabkan kita tak akan rasa lapar. Itu antara 5 perkara yang menyebabkan kita bahaya apabila kita makan lewat malam. Jadi apa makanan pilihan kita yang kita boleh ambil apabila kita lapar tengah malam? Okay, kita tengok sikit rakan-rakan kita. Okey, ada 49 orang. Terima kasih. Okey, makanan pilihan lewat malam. Antara yang boleh kita makan seperti buah-buahan apple, saya dah sebut tadi. Buah-buah apple sama apple. Apple ada 2 jenis biasanya, yang warna merah dan juga warna hijau. Yang warna hijau ni masam sikit. Yang warna merah ni dia lebih manis sikit. Tetapi jangan risau sebab dia ada fiber dalam tu. Jadi dia punya glycemic index dia agak sederhana. Yang masam ni selalunya saya buat apa? Saya buat macam detox lah kan. Kadang-kadang kita buat campur lemon hijau tu kita dah potong. Kita sebab dia rasa masam, kita letak sikit stevia ataupun kita letak sikit madu. Lepas tu kita letak sikit sayur. Nak letak sayur apa? Sayur seledri ke? Sayur apa lagi yang boleh kita, ataupun kita letak oat pun boleh dalam tu. Blend waktu pagi sebab tu kalau nak makan, ataupun waktu ni lah, waktu tengah malam lapar sangat, boleh ambil satu sudu kecil, kita boleh minum. Yang itu untuk apple hijau ni memang saya khaskan untuk sebagai untuk detox kita. Bagus dia.
Sementara yang apple ni untuk memang dia lebih manis sikit, dia lebih sedap sikit. Yang itu kerana saya potong kecil-kecil untuk makan bersama anak-anak tu petang-petang tu, ataupun malam kita lapar dan sebagainya, kita boleh makan. Tu yang biasalah, hijau dan juga yang warna merah. Kita boleh ambil juga ambil jambu batu. Kita buang dia punya kulit, dia punya dia punya yang luar tu. Sebab apa? Sebab sekarang ni banyak chemical kan, kita pun tak tahu. Jadi kita boleh gendam dengan air garam sikit ataupun dalam cuka. Kemudian ataupun just kita buang je dia punya permukaan luar tu. Kita potong kecil-kecil, jangan besar-besar sangat. Kecil-kecil bagi anak. Sebab dia orang ni, anak-anak kita ni memang kalau kita tak potong ni memang dia tak makan. Jadi kena potong kecil-kecil lah bagi mereka makan. Lepas makan-makan tengah hari tu, ataupun waktu dah lapar ni, tanya nak makan, kita boleh bagi. Kemudian kita boleh bagi beberapa ketuk ayam panggang. Saya cakap tadi kan, kalau saya dulu mula berdiet ni, memang saya ambil ayam panggang. Ayam panggang ni tak ada minyak kan. Tapi boleh juga ambil ayam tanduri. Itu pun jenis yang panggang juga. Ataupun the worst thing, ambil yang bergoreng pun tak apa. Sebab asalkan jangan ambil karbohidrat. Sebab bila kita ambil karbohidrat, insulin akan keluar. Bila insulin akan keluar, dia akan menjadi masalah untuk makan malam. Jadi kita ambil sebagai contoh, ayam panggang. Ada yang kat rumah ada yang panggang ayam kan. Ayam kita boleh bakar dia, masukkan dalam ketuhar ke, ataupun paling tak pun letak dalam periuk, dalam kita punya kuali. Letak air sikit, campurlah sikit garam dan juga perasa ke, maksud saya kunyit ke apa ke, yang perempuan biasalah buat untuk marinate tu. Tutup, bakarkan dia, dia akan dah boleh makan dah. Untuk seketul dua ketul tu, untuk mengeluarkan rasa lapar. Kemudian kita boleh ambil juga 2 sudu minyak zaitun dan minyak 2 kapal dara. Saya dah sebut tadi, air kosong. Kita boleh ambil kacang, macam-macam kacang, ada walnut, ada saya kadang lebih suka kacang-kacang tempatan ni, kerana kacang kuda. Memang saya kadang memang prepare. Saya rendam, saya rebus, lepas tu saya simpan dalam peti ais. Sekarang kalau lapar tu, kalau nak sedap, kita campur sikit dengan kari kan. Kita panaskan dia dengan kari sikit, rasa garam sikit, dia akan rasa sedap lah. Kalau nak sedap tu memanglah kena tumis daun kari, bawang, lepas tu letak kacang kuda. Tapi kalau paling mudah sekali, setakat nak gunakan lapar ni, memang saya akan yang dah ready tu, saya akan makan je. Saya panaskan sikit, selok sikit dalam air panas, atau rebus sikit dengan dalam air panas, dan bila dah hilang rasa sejuk tu, barulah kita boleh makan. Makan dalam segenggam, 2 genggam pun dah mencukupi. Apa lagi yang kita boleh ambil bila kita lapar? Telur rebus, telur separuh masak. Kalau nak ambil dengan roti pun boleh, tapi ambil roti sekeping saja. Roti wholemeal, roti wholemeal yang mahal sikit tu lah, tapi dia banyak fiber, dia ada karbohidrat. Kalau makan roti rebus ni pun telur rebus pun okey. Saya pun dah selalu dah makan telur rebus dan juga makan telur separuh masak tu. Kadang ambil 2 biji, letak sikit kicap, letak sikit pepper, dan kita makan je. Dia sebenarnya tak ada karbohidrat, bagus untuk tubuh kita. Selain daripada itu, boleh juga kalau contoh kita nak ambil susu. Susu, contoh susu yang kita ada, contoh Vitrasure lah. Vitrasure yang ada tu pun bagus. Kita boleh ambil berapa? Kita boleh ambil 4 sudu kan. 4 sudu campur sedikit air. Yang itu pun dah akan menyebabkan rasa kenyang. Bagi mereka nak sekarang, yang ini adalah soya. Bukannya susu lembu, bukannya susu kambing, soya. Soya ni bagus dari segi dia kuranglah rasa macam alahan ataupun rasa kekembungan berbanding dengan susu haiwan lembu dan juga kambing. Itulah perbezaan dia. Jadi tuan-tuan, sekali lagi terima kasih kerana bersama saya. Kita akan adakan saat yang ditunggu, iaitu peraduan ataupun apa nak cakap, peraduan dah. Siapa yang dapat menjawab dengan cepat dan tepat, kita akan berikan hadiah, iaitu Vitrasure Gold 400 gram, 1 tin bersama dengan shaker, insyaAllah. Jadi shaker ni optional, kerana kalau ada stok dia akan bagilah. Kalau tak ada, jangan pula tanya sebab itu bergantung kepada stok yang ada. Jadi bersedia tuan-tuan dan puan. Terima kasih. Kita ada lebih kurang ramai juga ni, 58 orang ni. Jawab dengan cepat dan tepat. Cepat dan tepat.
3 orang, 3 soalan. Jadi saya nak monitor, saya nak monitor sikit. Okey. Ada 54 orang, 55 orang. Okey. Soalan yang pertama yang saya akan tanyakan berkaitan dengan makan lewat malam ni. Soalan dia saya baca, saya akan bacakan soalan dia. Berikan 2 mengapa makan lewat malam ini menyebabkan masalah kesihatan. 2 sebab. Tadi ada lebih kurang 5 tadi. Beri 2 sebab kenapa makan lewat malam ni akan menyebabkan masalah kesihatan. Tuan-tuan boleh menjawabnya. 2. 1 apa, 2 apa. Yang cepat dan tepat. Terima kasih Puan Sarina Khairuddin. Waalaikumsalam. Khairul Najah Abdul Rahim. Kalau sahur makan apa yang sesuai? Sahur pun sama. Kalau kita nak makan tu bergantung. Kalau kerja kita kuat, mungkin kita boleh ambil saya selalu sebut banyak kompleks, karbohidrat yang kompleks. Nak ambil nasi boleh, tapi pastikan sayur banyak. Macam itu. Kalau katakan tuan-tuan puan-puan ada diabetes, kurangkan karbohidrat. Ambil sebagai contoh telur, ayam sikit banyak, lebih banyak daripada biasa. Mungkin apa lagi, ikan. Kalau nak ambil nasi, yang biasa makan nasi, boleh makan nasi. Siapa yang biasa makan roti, boleh makan roti sekeping, 2 keping sebagai sahur kan. Sahur ni untuk kita lapis perut je. Untuk ni jangan risau. Sebab apa, lemak kat perut kita ni dia akan memberikan tenaga. Ramai orang takut, makan sikitnya sahurnya nanti rasa tak cukup. Bukan, jangan silap. Gula dalam tubuh kita daripada makanan dia akan meronjak sekejap je. Dah kurang 4 jam, 6 jam, kemudian dia akan turun balik. Yang selebihnya akan diberikan oleh lemak dalam tubuh kita ni. Dia membakar sebagai tenaga. Terima kasih Puan G Aurora. Saya sudah buat IF selama setahun dan amalkan keto diet. Tapi akhir ini selalu lemah bila hendak capai IF lebih daripada 16 jam. Buat dulu puan-puan. Kita balik semula 12 jam dulu. Lepas tu cuba sikit. Tak dapat nak 16 jam pun tak apa, 14 jam. Daripada makan pukul 8 pagi, mungkin kita lambat sikit 10 pagi. Okey, Puan Ran. Okey, kita tengok sesiapa lagi yang dah ni, yang dah menjawab. Tempat saya ni agak suka sikit nak jawab nak lihat ni. Saya tengok sikit. Puan G Aurora kata meningkatkan insulin. Oh, ni tak ada puan dalam sebut tadi. Dan juga merendahkan metabolisme. Tak ada, saya tak ada sebut tadi. Menaikkan kadar metabolisme dalam tubuh kita. Ini pun saya tak ada sebut. Puan Iman Ana Mujahadah, soalan pertama kata ada reflux. Ya, betul. Sukar menurunkan berat badan. Betul. Saya rasa pemenang kita untuk soalan pertama ni adalah Puan Iman Ana Mujahadah. Yang ni kena ni Puan Iman jangan lupa WhatsAppkan nama, nombor telefon dan juga alamat kepada staf saya yang memberikan nombor telefon tu. Encik Muhammad Encik Muhammad, alhamdulillah saya dah cuba susu Vitrasure minum sebelum tidur. Alhamdulillah. Harap tak adalah rasa lapar tengah malam kan. Bagi mereka yang tak buat IF tu bolehlah, tapi kalau yang buat IF tu saya cadangkan awal pagi. Maksud dia pukul 8 tu dah boleh minum Vitrasure ataupun sebelum makan tu kan, sebab kita tak naklah perut kita terkejut kan, ataupun kita buka puasa kita tak naklah perut kita terkejut, boleh minum dulu air. Lepas tu kalau kita berpuasa bulan Ramadan, kita nak sembahyang dulu tarawih dan sebagainya, tak ada masalah. Okey, kita soalan yang seterusnya soalan yang seterusnya kita akan tengok apa dia soalan seterusnya, nombor 2. Soalan seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya. Apakah contoh-contoh makanan yang boleh diambil pada lewat malam tanpa menjejaskan kesihatan? Saya dah bagi 5 tadi. Contoh-contoh makanan yang boleh kita ambil. Bagi 2 puan bagi 2 contoh makanan yang boleh kita ambil untuk mengurangkan
rasa lapar untuk waktu makanan. Sebab tu malam ni lah, kalau lapar apa kita boleh makan. Cuba kita tengok. Seperti mana kita tahulah, kadang-kadang kita waktu lapar ni memang dia kadang mengganggu. Saya ni kadang-kadang dulu memang masa saya berat tu, saya berat 105 tu, memang antara perkara yang saya tak boleh tahan ni lapar lah. Memang lapar. Sebab saya ingat saya ada gastrik. Jadi ada dua tau. Bila kita obese, kita ingat kita ada gastrik, kita cepat lapar. Inilah faktor-faktor yang mengganggu kita untuk mengurangkan berat badan, menjaga kesihatan begini. Jadi bila saya lawan minda saya, bila saya dah start, sebagai contoh, start makan pukul 8 pagi dan 8 malam, 8 pagi saya dah start buat macam itu, saya dapati bahawa sebenarnya lebih mudah. Sebab kebanyakan masa kita tidur kan. Pukul 10, 11 kita dah tidur, bangun pukul 5. Lepas tu kita dah boleh buat kerja-kerja sikit, dah sibuk dengan kerja kita, nanti pukul 8 kita breakfast. Kalau kita boleh tahan, boleh bawa sampai pukul 10. Tak boleh tahan lagi, bawa sampai makan tengah hari terus. Jangan risau, sekali lagi saya beritahu, jangan risau. Kalau rasa macam pedih perut, ambil 1 sudu, 2 sudu minyak zaitun, minyak kelapa darah, air kosong. Itu untuk orang yang buat IF. Kalau tak boleh buat IF, yang tak buat IF boleh juga minum Vitasure 4 sudu, campur sikit dalam air, kita minum. Dia akan membantu untuk kurangkan rasa pedih perut dan sebagainya. Jadi kena betulkan minda dulu. Kena ada orang cakap tu ada azam untuk menurunkan berat badan, insya-Allah. Kita tengok siapa yang antara rakan-rakan kita yang dah berjaya menjawab soalan dengan baik. Khairul Najah Abdul Rahim, dia cakap susu dan telur. Saya rasa yang inilah betul. Puan Khairul Najah binti Abdul Rahim. Dia cakap susu dan telur. Dan antaranya lah. Susu ni bersusu apa puan? Ini kena tanya juga ni. Kena tanya juga. Okey. Susu Vitasure iaitu susu soya lah. Apple dan telur betul. Apple dan minyak kelapa darah betul. Telur dan kekacang betul. Chris jawab apa? Telur dan kacang kuda. Kacang kuda yang biasa saya buat lah. Jadi betul yang pertama. Sebab tu saya cakap tadi, yang cepat dan tepat, iaitu Puan Khairul Najah Abdul Rahim. Bagikan nama, alamat dan juga nombor telefon kepada staf saya. InsyaAllah nanti hari Isnin, hari Jumaat, hari Sabtu, Ahad, office saya tutup. Jadi tak ada staf yang akan membalas. Jadi jangan pula tanya doktor kenapa tak ada, saya dah bagi WhatsApp tak ada orang nak balas, sebab memang office kita tutup. Nanti insya-Allah hari Senin kita akan lihat, kita akan tengok dan kemudian kita akan forwardkan kepada HQ Vitasure. Betul, Vitasure akan proses, dia akan memberikan hadiah yang dijanjikan. Okey, yang ketiga. Yang ini berkaitan dengan Vitasure. Vitasure. Berapakah sukatan susu Vitasure yang dicadangkan? Boleh kalau dapatkan saya berapa skop dan berapa air yang digunakan. Ini biasa yang saya sebutlah setiap kali perkongsian kita. Berapa sudu, berapa skop dan berapa banyak air yang diperlukan untuk mendapatkan formulasi minuman tu supaya kita rasa bertenaga. Sebab kadang kita tak rasa sedap kan, air tak boleh banyak-banyak. Kalau air banyak-banyak nanti dia akan jadi tawar, dia akan tak sedap. Jadi dia ada sukatan air tu dan juga skop susu tu, supaya bila kita minum kita rasa puas. Tak adalah kita macam nak makan lagi. Sebab kebanyakan pengalaman saya bila minum tu, dia akan rasa macam puas tau, rasa macam kenyang. Lepas tu rasa puas. Yang itu yang kita nak. Sebab selain daripada itu kita nak juga tenaga. Okey, boleh kan kita tengok berapa dia punya, siapa yang betul lah. Ni bagi mereka yang pernah mengikuti perkongsian saya sebelum ni mungkin mudah menjawab. Saya tengok dulu rakan-rakan yang mungkin menjawab, saya bagi peluang dulu yang cepat dan tepat. Kalau cepat saja tetapi tak tepat pun tak guna, ataupun yang tepat tetapi lambat pun tak guna. Berapa sukatan yang dicadangkan? Berapa sukatan yang dicadangkan? Di Johor Bahru baru saja hujan gerimis.
Kita tengok dulu rakan-rakan kita berapa banyak yang dicadangkan. Okey, kita baca saya rasa cukup lah kot. Okey, kita tengok siapa yang boleh menjawab dengan baik, dengan betul dan juga cepat. Pak Sudu, betul Pak Sudu. Tapi berapa banyak? Campur berapa banyak? Kita nak dapatkan lebih kurang 240 ml. Jadi Pak Skop tu kita campur dengan berapa air? 200 ml, 240 ml, berapa Cuba lagi Vita Sugar cakap cuba lagi. Boleh bagi masa. Berapa banyak tu? Agak-agak tuan-tuan punya gelas tu berapa besar tu? Kalau gelas saya 250 ml, 250 ml tapi campur dengan skop. 4 skop tu dah betul lah. 4 skop susu tu, air tu tak boleh banyak sangat. Dan ketat nanti dia melimpah. Jadi berapa banyak air yang perlu digunakan Puan-puan boleh agak lah kurang daripada 200 ml 200 ml saya beritahu. Berapa agaknya Boleh saja mencuba sebelum kita menutup pada pukul lebih kurang pada pukul 10 ni, kurang daripada 200 ml. Berapa tu agak-agak? Boleh teka Kita ada 4 skop. Lepas tu campur berapa lagi air supaya dapat lebih kurang 240 ml. Jadi berapa ml yang air yang diperlukan? Kurang daripada 200 ml. Kalau tuan-tuan boleh mencubanya. $150 lebih daripada itu tuan. 150 lebih daripada 150 kurang daripada 200 ml. Dah dekat tu Muhammad Sarifuddin. 180. Sikit lagi. $180 dah menghampiri. Sikit lagi. Sikit tambah sikit air lagi. Berapa ml tu? Ya betul. Ahmad Khairin. Saya tengok. Saya nampak Ahmad Khairin tadi. Minta maaf. Saya dah nampak tadi. Ahmad Khairin 185 ml. 185 ml jadi 4 skop dan 185 ml air yang kita gunakan untuk bancuhan. Jadi insyaAllah Encik Ahmad Khairin mintakan nama, nombor telefon dan juga alamat bagi kita untuk proses untuk pembagian hadiah. Yang lain tu insya-Allah jangan kecewa. Minggu depan insya-Allah kita ada lagi perkongsian secara santai berkaitan dengan Vita Show dan sebagainya. Jadi bolehlah kita datang kita bersama-sama minggu depan pukul 9.15 malam insya-Allah setiap hari Jumaat. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih.